Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, pemilik kepada seluruh perbendaharaan 7 petala langit dan 7 petala bumi, yang telah menciptakan alam sebagai tanda, sebagai alamat untuk diambil oleh insan di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan penghulu kita, pemberi syafaat kita, penghulu kepada seluruh alam, dan seagung-agung tanda dan juga alamat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seseorang manusia itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kepada keredaannya, sampai kepada penerimaannya, sampai kepada ma'rifatullah, iaitu pengenalan kepadanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebaik insan, seafdal makhlukat, dan manusia yang paling dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selawat dan salam ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya, dan mereka yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, kita dikumpulkan dan dihimpunkan di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah suatu jemputan dan undangan daripada Rabbul Alamin kepada kita semua. Dan saya difahamkan bahawa kuliah khas Maghrib pada malam ini adalah bersempena dengan kursus haji, dan tajuk yang diberikan adalah mengenai kemuliaan kota suci. Pertama kali saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh bakal haji, bakal tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua sentiasa dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tetamunya di dalam rumahnya yang suci. Seperti mana kita diundang dan dijemput untuk berada di dalam masjid ini beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, demikian pilihan yang agung yang Allah Subhanahu Wa Taala undang, yang Allah Subhanahu Wa Taala jemput, yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih dengan hikmah, dengan rahsia kebijaksanaannya. Nama-nama insan yang Allah Subhanahu Wa Taala jemput untuk berada di dalam kota suci, di dalam bulan haji, di dalam bulan-bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan Zulhijjah dan juga bulan sebelumnya Zulqa'dah. Ini adalah antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita mengira bahawa kita berada di dalam rumah Allah ini ataupun berada di dalam kota suci tanpa jemputan dan undangan daripada Rabbul Alamin? Hadirkan makna jemputan, undangan dan pilihan ini dalam hati kita. Seperti mana di dalam dunia ini seseorang itu sukar untuk masuk ke dalam sebuah rumah yang dijaga dan dikawal rapi dengan guard, dengan jaga, dengan security, tanpa keizinan dan restu daripada tuan rumah, begitu payah dan begitu sukar untuk masuk ke rumah tersebut. Adakah kita mengira bahawa kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Lebih-lebih lagi penghulu kepada seluruh rumah Allah, iaitu Baitullahil Ka'bah, tanpa jemputan dan undangan daripada tuan empunyanya, tanpa jemputan dan undangan, tanpa pemiliknya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi, demi Allah, itu adalah pilihan daripada Allah, itu adalah jemputan daripada Allah, itu adalah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sahut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, sahutlah suruhan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Antara matlamat kita berada di majlis ini adalah untuk kita mempelajari dan kita menanam dalam hati sanubari kita bahawa matlamat dan juga tujuan kita berada di atas dunia ini adalah untuk menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk menyahut seruan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istijab lillahi walir rasul, menyahut suruhan Allah dan menyahut suruhan Rasul adalah sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu kita berada di atas dunia ini.
Oleh kerana itu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan panggilan untuk menunaikan haji adalah suatu jemputan dan undangan seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tugaskan kepada Khalilullah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam untuk menyuruh seluruh manusia untuk menuju ke kota suci Kaabah untuk menunaikan haji. Apabila perintah tersebut diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, maka baginda bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, bagaimana seruanku? Bagaimana perintahmu untuk menyuruh seluruh manusia ini dapat sampai kepada seluruh manusia? Kerana perintahmu itu untuk menyuruh seluruh manusia. Berapa jauh suaraku boleh sampai? Berapa jauh seruanku boleh sampai, wahai Allah?" Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wahai Khalilku, wahai temanku Ibrahim, tugasmu adalah untuk menyuruh manusia, dan tugas dan kerja untuk menyampaikan suruhanmu itu kepada manusia adalah kerjaku. Kamu menjalankan kerjamu, aku menjalankan kerjaku. Jangan bertanya bagaimana aku memperjalankan kerjaku." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam telah menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan terus menyuruh manusia menuju ke kota suci Kaabah untuk menunaikan haji, untuk menuju ke kota suci yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada awal penciptaan langit dan bumi, tanah yang telah dimuliakan, tempat yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan tempat-tempat yang lain. Tanah yang telah dimuliakan lebih berbanding daripada tanah-tanah yang lain, iaitu di tempat Masjidil Haram dibina, lebih-lebih lagi di pusatnya iaitu Baitullahil Kaabah. Maka ulama mengatakan bahawa riwayat menyebutkan bahawa apabila Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyuruh manusia untuk mengerjakan haji, Allah dengan kekuasaannya, Allah dengan kudrahnya, Allah dengan iradah, kehendak, kemahuannya telah menyampaikan suara seruan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ke seluruh penjuru dunia, sehingga manusia yang berada di ufuk yang paling jauh pada ketika itu dapat mendengar suara seruan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengerjakan haji, dan ia dirakamkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj. "Wa adzin fil nas fil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Suruhlah manusia untuk menunjukkan haji, pasti dan nescaya aku akan datangkan kepada kamu manusia yang datang daripada jauh, yang akan menaiki kenderaan sehingga kurus tunggangan mereka kerana jauh perjalanan safar yang mereka tempuh untuk menuju ke kota suci. Dan aku akan datangkan manusia daripada seluruh penjuru dunia. Dan itu apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuasanya, dengan kudratnya. Suara yang disampaikan oleh Allah bukan sahaja didengari oleh manusia yang hidup pada zaman tersebut, tetapi riwayat menyatakan bahawa ianya didengari oleh setiap mereka yang masih berada di dalam sulbi moyang mereka, yang ketika itu hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap daripada kita yang masih berbentuk DNA, setiap daripada kita masih berbentuk genetik di dalam sulbi moyang-moyang kita. Pada ketika itu seruan tersebut telah didengari oleh kita semua dalam bentuk DNA, dan setiap kita telah menyahut seruan tersebut, labbaik Allahumma labbaik. Sejak kita berada dalam sulbi moyang kita. Dan akhirnya apabila kita dilahirkan, setelah generasi demi generasi lahir di alam dunia ini menurut era yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita lahir di dalamnya, maka sekali lagi kita mendengar suruhan di dalam Al-Quran, dan kita mendengar suruhan daripada hadis Nabi SAW, dan ianya disampaikan daripada generasi kepada generasi, sehingga suruhan itu sampai ke telinga kita untuk menyahut suruhan Allah dan suruhan Rasulnya SAW, dan juga untuk menyahut suruhan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dan apabila kita mengerjakan haji, sekali lagi kita menyahut seruan seperti mana yang telah kita sebutkan ketika dalam sulbi moyang kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan ulama mengatakan ianya terkandung makna menyahut seruan pada peringkat yang lebih tinggi lagi, iaitu untuk menyahut setiap dan juga segala seruan Allah Subhanahu Wa Taala yang ditujukan kepada kita. Apabila kita membuka Al-Quran dan kita membacanya, setiap daripada ayat Al-Quran adalah kata-kata seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Ianya adalah message daripada Rabbul Alamin, menyeru kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ayat, setiap kalimah, setiap kalam di dalam Al-Quran, ianya terkandung makna-makna pengenalan dan juga makrifah untuk seseorang itu bertadabbur dengannya, bertafakur dengannya, merenung, berfikir dengan dalam, dengan teliti, dengan cermat akan makna-maknanya, meneliti tafsirannya, meneliti syarahnya, dan meneliti makna-makna yang terkandung dalam setiap ayat, dan mempelajari apakah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya pada setiap ayat, pada setiap perintah Allah, pada setiap larangan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dan pada setiap kisah-kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala bawakan di dalam Al-Quran yang berisi penuh dengan iktibar dan juga hikmah, berisi penuh dengan pengajaran dan juga pelajaran untuk kita ambil, untuk menyuluh perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makna yang besar di dalam ibadah haji adalah bagaimana kita mengagungkan sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu daripada sifat dan juga akhlak hati yang mulia yang kita perlu hiasi diri kita dengan sifat tersebut adalah at-ta'zim lima azzamallah, iaitu mentakzimkan sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memuliakan sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah salah satu daripada elemen yang penting yang berada di dalam agama kita, yang merupakan sulbi syariat kita, iaitu untuk memperhatikan di manakah ciptaan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada jenis makhluk itu Allah Taala meninggikan kedudukan dan juga martabat sebilangan daripada makhluk dalam jenis itu berbanding kepada makhluk-makhluk yang lain. Maka demikian ulama mengatakan ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan supaya ianya berada dan terserap di dalam hati kita, sehingga kita menghayati makna-makna yang hebat sepanjang daripada ibadah haji. Pertama sekali, pengagungan kepada masa yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Bulan Zulhijjah adalah bulan haram, bulan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperang di dalamnya, kerana kemuliaan haji yang terkandung di dalam bulan tersebut, dan juga kemuliaan Aidul Adha yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih pada 10 Zulhijjah, hari raya Aidul Adha, kemuliaan hari wukuf Arafah yang jatuh pada 9 Zulhijjah, kemuliaan hari Tarwiyah yang jatuh pada 8 Zulhijjah, dan juga Ayyamut Tashriq yang jatuh pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan ini adalah hari-hari yang mana telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga lihat juga waktu-waktu yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana terkandung rahsia yang besar di dalam sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di dalam alam ini. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sekian banyak waktu dan juga masa. Allah Taala menciptakan hari-hari dan juga malam. Allah Taala menciptakan bulan-bulan dan juga minggu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memilih daripada sekian hari-hari dan juga malam-malam dan juga bulan untuk dilebihkan berbanding daripada yang lain. Supaya apa? Supaya hati kita melihat kepada sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar, segala yang diciptakan oleh Allah adalah terhormat, adalah mulia.
Tetapi pengagungan yang lebih diberikan kepada mana yang Allah Subhanahu Wa Taala telah lebihkan, yang Allah letakkan kemuliaan, letakkan fadilat, letakkan keistimewaan, yang letakkan kelebihan di dalam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan bulan-bulan dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih bulan Ramadan melebihi fadilatnya, kedudukan dan juga martabatnya melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Allah Ta'ala menciptakan 12 bulan. Inna indatash syuhur indallahi 12. Di sisi Allah 12 bulan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memilih syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Telah memilih bulan Ramadan melebihi daripada bulan-bulan yang lain, menjadi penghulu kepada bulan-bulan yang lain. Allah memilihnya untuk diturunkan Al-Quran di dalamnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan sekian banyak malam-malam. Pada sepanjang tahun Allah telah memuliakan malam Lailatul Qadar melebihi daripada malam-malam yang lain, supaya hati kita menyaksikan dengan penuh pengagungan kepada kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan sekian banyak hari-hari siang. Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan siangnya, wukuf di hari Arafah pada 9 Zulhijjah menjadi penghulu kepada hari-hari yang lain sepanjang tahun. Secara tahunan dikira sebagai siang yang terbaik dan malam yang terbaik. Malam yang terbaik malam Lailatul Qadar, siang yang terbaik adalah hari wukuf di Arafah. Bulan yang terbaik bulan Ramadan, manakala hari yang terbaik siang dan malam adalah hari Jumaat. Hari Jumaat adalah Sayyidul Ayyam, ia adalah penghulu kepada seluruh hari. Demikian bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian bulan Muharram, 10 Muharram, hari Ashura adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari di mana dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati menyaksikan dengan penuh keagungan hari di mana dilahirkan manusia yang paling dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian agama kita datang dengan mengaitkan kita dengan sesuatu makhluk yang Allah SWT ciptakan daripada kejadiannya, dan Allah SWT telah meninggikan darjat kedudukan makhluk tersebut berbanding yang lain. Dan kita telah berbicara mengenai waktu dan masa. Dan ada pula yang lain, Allah SWT menciptakan manusia, dan daripada jenis manusia Allah SWT telah tinggikan darjat para nabi dan juga para rasul melebihi yang lain. Mereka adalah pilihan Allah. Mereka adalah sesuatu yang telah Allah SWT khususkan menjadi utusan Allah untuk menyampaikan mesej dan juga utusan kalam Allah Subhanahu Wa Taala kepada para manusia. Dan daripada kalangan para nabi dan juga para rasul, ada pula yang Allah SWT lebihkan kedudukan mereka berbanding yang lain. Allah SWT telah memuliakan daripada 124,000 nabi untuk memilih daripada mereka 313 rasul. Dan daripada 313 Allah muliakan untuk wajib kita ketahui yang terbaik di kalangan mereka, yang lebih tinggi darjat mereka adalah 25 rasul. Dan daripada 25 rasul ada lagi yang Allah Ta'ala pilih kedudukan mereka 5 orang melebihi daripada 25 yang lain, iaitu Rasul Ulul Azmi. Ini adalah Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Tilkal rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikian kami telah memilih para rasul dan kami telah meninggikan kedudukan dan darjat mereka melebihi yang lain. Dan daripada 5 Rasul Ulul Azmi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memilih pula seorang daripada mereka untuk menjadi penghulu kepada seluruh para nabi dan juga para rasul, untuk menjadi Sayyidul Rusul dan Imamul Anbiya. Seorang penghulu dipilih dan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekalian rasul dan nabi, iaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuliaan dan juga pengagungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berikutan pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran surah Alam nashrah laka sadrak, insyirah, yang mana Allah mengatakan wa rafa'na laka dhikrak. Kami telah meninggikan sebutan
namamu wahai kekasihku Muhammad di alam dunia ini. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami yang mengangkat namamu wahai Muhammad. Kami yang meninggikan darjat sebutan namamu wahai Muhammad. Hingga 1400 tahun telah berlalu, lebih 1400 tahun telah berlalu, dan kita masih menyebut mengenai sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih menyebut mengenai syama'il dan juga peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ini masih berjalan majlis-majlis pengajian syama'il untuk membicarakan dan mengingatkan manusia mengenai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat mengenai bagaimana rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pipi Rasulullah, bagaimana hidung Rasulullah, bagaimana mata Rasulullah, bagaimana panjang rambut Rasulullah dan bagaimana ketinggian Rasulullah, bagaimana saiz badan Rasulullah, bagaimana cara bertutur Rasulullah, bagaimana intonasi suara baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segalanya ini diriwayatkan dan direkodkan dengan terperinci di dalam kitab hadis yang dinamakan sebagai ilmu syama'il. Jadi kita berpeluang untuk membawa kitab syama'il bersama dengan kita sepanjang daripada ibadah haji, bersama dengan kitab panduan haji sebagai manual. Bawakan sekali kitab syama'il apabila ada kelapangan kita buka, kerana setiap hadis mendekatkan kita lebih hampir kepada pengenalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita akan ziarah di kota Madinah Munawwarah. Makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menziarahiku, barang siapa yang menziarahi makamku, bermakna dia menziarahiku. Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah menyatakan tanah yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah tanah yang bercantum dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Tangga yang pertama. Tangga yang kedua adalah tanah yang berada di bawah Masjidil Haram, tanah yang berada di bangunan Kaabah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bangunan luar daripada Kaabah, iaitu Masjidil Haram. Kemudian tangga yang berikutnya adalah Masjidil Nabawi, tanah yang berada di kawasan Masjid Nabawi. Setelah Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan setelah daripada Masjidil Aqsa adalah Baitullah, iaitu rumah-rumah Allah yang didirikan masjid yang bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kerinduan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya beberapa hadis yang kita telah semak, kerana bab yang pertama itu adalah berkenaan dengan fizikal dan juga rupa paras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amat baik jika apabila seseorang itu sebelum menziarahi makam Rasulullah telah mendapat satu bayangan dan imajinasi bagaimana bentuk rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah boleh jika seseorang itu untuk membayangkan para rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia membelik dan membaca beberapa hadis daripada syama'il Rasulullah, ianya boleh, bahkan ia amat digalakkan. Yang kita dilarang untuk membayangkan adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah adalah zon larangan untuk akal manusia membayangkan bagaimana rupa paras Allah, kerana Allah wujud tanpa rupa paras. Allah wujud tanpa jasmani, tanpa fizikal. Allah wujud tanpa tempat, tanpa ruang. Allah wujud tanpa penjuru, tanpa arah. Allah wujud tanpa masa, tanpa waktu, tanpa warna, tanpa rasa, tanpa jasad. Maka akal manusia adalah begitu terhad, tidak dapat mencapai dan tidak dapat sekali-kali untuk berfikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu, namun kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih daripada kalangan manusia, boleh kita bayangkan bagaimana rambut Rasulullah. Kerana begitu terperinci hadis itu menyebutkan bagaimana bentuk wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bibir Rasulullah, bagaimana mulut Rasulullah, bagaimana gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pipi Rasulullah, bagaimana hidung, bagaimana kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bidang bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan dada dan juga perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana bulu yang tumbuh secara halus daripada dada sehingga ke pusat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan membayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menambahkan lagi kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara kelebihan seseorang yang mempelajari syama'il adalah lebih mudah untuk dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia sudah mendapat bayangan dan imajinasi bagaimana bentuk rupa paras Rasulullah, dan ini adalah kelebihan pengajian syama'il Rasul. Maka di toko-toko ataupun kedai kitab banyak menjualkan kitab syama'il, dan antara yang termasyhur adalah kitab Syama'il Tirmizi, iaitu hadis-hadis yang telah disusun dan telah dikumpulkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis-hadis yang berkenaan dengan peribadi, berkenaan dengan ciri-ciri, berkenaan dengan kriteria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu kepada seluruh manusia. Dan perkara yang ketiga yang disebutkan ulama adalah tempat. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sekalian tempat, dan kita telah sebutkan tadi secara susunan di manakah tanah yang paling mulia. Pengagungan dan ta'zim kita kepada tempat-tempat tersebut adalah pada erti kata yang sebenarnya pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah adalah zat yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia. Allah zat yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia, tidak dilihat dengan bola mata manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini sebagai alamat. Allah Ta'ala menciptakan alam kejadian ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran menamakan tanda-tanda ini sebagai ayat-ayat. Inna fi dzalika laayatin liulil albab. Bila Allah menceritakan mengenai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan menggunakan perkataan ayat. Kerana ini adalah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada alam ini untuk kita baca. Dan maksud daripada baca itu bukan sekadar melihat, tetapi merenung. Membaca di situ maksud mengkaji, bertafakur, berfikir akan kebesaran Allah, meneliti keagungan kejadian penciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga refleks ataupun pengagungan kita, penyaksian kita kepada kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita lebih mengenal siapa penciptanya. Kerana itu alam ini digelar ataupun disebut di dalam Al-Quran sebagai alam. Ini daripada perkataan ilmu. Kata dasarnya adalah ilmu, kemudian ia menjadi alamat. Lafaz alamat yang kita gunakan di dalam bahasa Melayu itu juga sebenarnya adalah bahasa Arab. Al-alamah, al-alamatu. Maksud alamat adalah tanda-tanda, address. Maka alam ini seluruhnya Allah SWT jadikan sebagai address, sebagai alamat untuk kita sampai ke destinasi. Seperti mana surat, bila hendak kita utus ke suatu tempat tanpa alamat, maka ini tidak sampai ke destinasi. Maka demikian alam ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai address, sebagai alamatnya, sebagai unwan untuk kita baca. Baca kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lihat alam, lihat gunung, lihat unta, lihat langit, lihat bumi, lihat lautan, lihat manusia dengan bermacam ragam tabiat perangainya, karenahnya, dengan bermacam temperamentalnya. Setiap suku bangsa mempunyai tabiatnya tersendiri. Orang Melayunya lain, orang Melayu Mandailing lain, Melayu Bugis lain, Jawanya lain, Melayu Acehnya lain. Orang Cina lain pula tabiatnya, orang Arab lain pula, orang India lain pula rentaknya. India pula ada Pakistan, ada yang Bangladesh, ada yang Gujarat, ada yang Kerala, lain-lain sifat mereka. Walaupun mereka orang India. Nanti orang putih lain pula, orang Jepun lain pula, walaupun mereka sepet juga. Syu'ubau wa qabaila liyata'arafu. Allah sebutkan dalam surah Hujurat, kami ciptakan manusia itu daripada lelaki dan wanita, iaitu Adam dan Hawa. Kemudian kami cabangkan dengan pelbagai suku kaum dan juga bangsa, liyata'arafu, supaya kamu kenal antara satu sama lain.
Dan pengenalan kamu antara satu sama lain adalah untuk kamu kenal Allah pencipta kepada seluruh perbezaan dan diversity yang Allah SWT letakkan sekalian manusia. Sehingga seseorang itu berjumpa dengan orang Bugis, bila dia bercakap marah-marah, hati terus tenang, kerana dia tahu orang Bugis ni kadang-kadang cakapnya memang begitu, nampak macam panas barang, tetapi sebenarnya hatinya baik. Oh, kita dah kenal orang ni. Orang Arab ni kadang dia cakap tengking-tengking, tapi sebenarnya hatinya baik, tapi tabiatnya memang begitu. Dia keras. Bila kita mengerjakan haji, kita akan berhadapan dengan orang Arab. Kita akan perhatikan bagaimana interaksi mereka. Oh, orang Arab ini memang sifatnya begitu kasar, tetapi memang begitu Allah SWT jadikan mereka. Tapi hatinya baik. Maka kenal Allah SWT daripada kepelbagaian dan juga keseragaman yang Allah SWT letakkan. Beragamnya tabiat dan perangai insan, ianya adalah ayat kebesaran Allah SWT. Jika tidak, Allah tidak akan menyebutkan dalam surah Al-Hujurat, kami ciptakan bangsa dengan berbeza-beza, suku kaum yang berbeza-beza, supaya kamu mengenali antara satu sama lain. Dan mengenali antara satu sama lain untuk kamu capai kepada ma'rifatullah, kenal Allah SWT. Maka jangan bergaduh ketika musim haji. Ketika kita berada dalam ibadah haji, tinggalkan segala bentuk perdebatan, tinggalkan segala bentuk pergaduhan, tinggalkan segala bentuk pertelingkahan. Fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Perbanyakkan zikrullah ketika kamu berada di masy'aril haram. Banyakkan paut hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita tidak merungut, mulut kita tidak komplain, hati kita tidak mengeluh, tetapi penuh dengan penyaksian kepada kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah. Benar kadang-kadang Allah uji kita dengan kesusahan, dengan kepayahan. Lihat siapa yang datangkan ujian tersebut. Kadang-kadang panas, kadang-kadang traffic jam, kadang-kadang berdesak, kadang-kadang masa tak cukup, kadang makanan lambat sampai dan sebagainya. Siapa yang datangkan situasi tersebut? Hakikat yang datangkan situasi dan keadaan itu adalah Allah. Tujuan kita mengerjakan ibadah haji untuk satukan hati kita dengan Allah, merasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, dan dialah yang bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Rasakan kebersamaan Allah. Setiap kali kita bersabar dengan apa yang Allah Taala datangkan dengan ujian, yang Allah Taala datangkan dengan segala macam situasi, sebanyak itu kebersamaan kita dengan Allah, bersama dengan Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian selain daripada tempat, perkara yang keempat adalah benda. Benda-benda, objek yang Allah SWT ciptakan, daripada sekalian objek dan benda yang Allah SWT telah jadikan. Dan ada benda yang Allah SWT tinggikan kedudukan dan juga darjatnya melebihi objek yang lain. Contohnya seperti batu Hajar al-Aswad. Ianya adalah batu yang asalnya putih, yang asalnya daripada syurga, diturunkan ke dunia ini oleh malaikat Jibril. Kemudian ia menjadi hitam berikutan daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh anak-anak Adam. Namun ia tetap batu yang mulia. Ianya batu yang diagungkan di dalam agama kita. Apa maksud agung di sini? Ianya bukan seperti agung, puja seperti mana para musyrikin memuja batu, memuja apa dan sebagainya. Tidak. Kita perlu faham makna ta'zim di sini. At-ta'zim adalah pengagungan kepada sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah SWT. Sembah adalah Allah. Penyembahan adalah Allah. Dan pengagungan adalah Allah. Namun Allah SWT ciptakan alam ini untuk manusia melihat di mana yang Allah Ta'ala telah pilih kedudukan makhluk itu ditinggikan untuk kita agungkan perkara tersebut, kerana Allah zat yang maha gaib, tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Maka Allah menyuruh kita untuk melihat alam ini. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Telah berfirman
Dalam ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah baca. Nabi SAW mengatakan, lastu biqari'in, aku tidak pandai baca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra', baca, baca. Maka ulama mengatakan baca di sini adalah baca kebesaran Allah. Baca ayat-ayat yang Allah SWT letakkan. Apakah itu ayat? Tanda-tanda kebesaran. Jika alam ini seluruhnya adalah tanda kebesaran, bagaimana dengan sesuatu yang secara khusus yang telah diagungkan oleh Allah dan Rasulnya SAW untuk diperhatikan oleh mata hati kita? Kerana itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang mengucuk batu Hajar Aswad dengan penuh keimanan, Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan dan jelmakan batu Hajar Aswad di akhirat kelak dengan lidah dan juga mata yang fasih berkata-kata untuk menjadi saksi di hadapan Allah bahawa si fulan itu telah mengucapku dengan keimanan, wahai Allah, terima syafaatku untuknya. Dan juga tanda pemuliaan kita kepada batu Hajar Aswad itu adalah ta'zim kecintaan. Ta'zim yang dipenuhi dengan kecintaan, kerana ianya berkait rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengagungkannya. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan Nabi Adam, dan Allah Taala telah memuliakan Nabi Adam sebagai khalifah Allah, dan Allah Taala telah menyuruh seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka sujud di sini adalah bukan sujud ibadah, bukan sujud sembah, tetapi sujud ta'zim. Sujud ta'zim yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan Nabi Adam alaihissalam sebagai kiblat. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh malaikat untuk sembah Nabi Adam, sujud kepadanya, tidak. Ia ini dipanggil sebagai sujud ta'zim, apa yang disebut oleh ulama. Sujud pengagungan sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malaikat faham perkara ini. Walaupun sebelum Nabi Adam alaihissalam malaikat sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerana ini adalah perintah daripada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, yang dijadikan sebagai kiblat, yang dijadikan Kaabah untuk seluruh malaikat, maka seluruh malaikat sujud kepadanya kecuali iblis, laknatullahi alaih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada iblis, ma mana'aka an tasjud? Apa yang menghalang kamu wahai iblis daripada sujud kepada Adam yang telah aku suruh untuk kamu sujud kepadanya? Iblis mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih afdal daripada dia. Aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih bagus daripada Adam. Aku lebih baik, aku lebih hebat daripada Adam. Aku diciptakan daripada api dan dia diciptakan daripada tanah. Maka iblis menggunakan logik akalnya untuk menyatakan bahawa api lebih baik daripada tanah. Dia tidak nampak yang bahawa perintah itu datang daripada Allah. Perintah sujud itu bukan datang daripada Nabi Adam, bukan Nabi Adam yang hendakkan kehormatan dan ta'zim tersebut. Ta'zim tersebut datang daripada Allah, merupakan perintah Allah. Dan oleh kerana kebongkakan, keangkuhan, takabur, sombong yang dimiliki oleh iblis, menyebabkan dia mendapat kutukan dan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ibadah haji kita tanggalkan segala pakaian kita. Yang ada adalah pakaian kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan segala title kita. Hati kita bukan menyaksikan kepada pangkat kita. Hati kita tidak lagi menyaksikan kepada kedudukan kita, kepada gaji kita, kepada bentuk kereta yang kita pakai, kepada jenis rumah yang kita ada. Tapi kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita inginkan hakikat sifat tawaduk. Sehingga sepanjang ibadah haji, ya Allah, kurniakan aku hakikat tawaduk, ya Allah. Kurniakan aku hakikat kerendahan diri, ya Allah. Cabut daripada diriku segala bentuk keangkuhan dan juga kesombongan, wahai Allah. Ambil pelajaran daripada kisah iblis di dalam Al-Quran yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pengajaran dan pelajarannya. Beberapa juzuk dalam Al-Quran yang menerangkan mengenai bagaimana peristiwa tersebut diulang-ulang, peristiwa yang sama. Untuk apa? Supaya iktibar diambil oleh insan.
Setiap kali kita membaca subhanallah, iblis ini mendapat kutukan dan laknat Allah bukan kerana sesuatu dosa yang dilakukan secara zahir. Dia tidak merompak, dia tidak berzina, dia tidak membunuh, dia tidak makan riba. Tetapi ini adalah sesuatu dosa yang lebih besar daripada itu lagi, iaitu dosa yang berada dalam hatinya, iaitu takabur, iaitu perasaan ujub. Dia merasa kagum dengan dirinya sendiri, dia merasa bangga dengan kehebatan dirinya sendiri. Kerana iblis pada asalnya namanya Azazil adalah seorang yang kuat ibadahnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga riwayat mengatakan tidak ada sejengkal pun di bumi ini yang tidak pernah digunakan oleh iblis ataupun Azazil nama asalnya untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap tanah di atas muka bumi ini pernah digunakan oleh Azazil untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan banyaknya ibadah, dengan banyaknya sujud, dia merasa dirinya hebat. Dia kagum dengan kehebatan, dengan kesolehan amalnya. Sehingga apabila ujian datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji hatinya untuk sujud kepada Nabi Adam AS, ana khairun minhu, kata iblis laknatullah, aku khair, aku lebih baik daripada dia, aku lebih afdal daripada dia. Ukhruj, kata Allah, terusir kamu wahai iblis, keluar kamu daripada rahmatku, kamu dihindarkan, kamu dijauhkan daripada kasih sayangku. Sehingga laknat tersebut adalah kerana dosa hati, iaitu takabur. Maka kita niatkan dan kita pelajari sepanjang daripada ibadah haji untuk buang segala title, sehingga kita tidak marah-marah kepada orang lain, tidak memandang rendah kepada orang lain, tidak memandang hina kepada orang lain. Kerana boleh jadi saja setiap orang yang hadir ketika mengerjakan haji itu adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi dia orang yang soleh, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita berhenti sejenak untuk memberi laluan kepada azan untuk kita sambung sedikit lagi. Ulama mengatakan antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur Khidir alaihi salam. Ada ulama yang berpendapat bahawa Khidir alaihi salam masih hidup pada ketika ini adalah supaya manusia di setiap tempat dia boleh menyangka bahawa orang yang berada di sebelahnya itu mungkin Khidir alaihi salam. Dan Khidir masih diselisihkan antara ulama, sama ada mungkin dia seorang nabi ataupun mungkin seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala. Walhasil dia seorang hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar kepada Nabi Musa alaihi salam, seperti mana kisahnya yang kita baca dalam suratul Kahfi. Boleh jadi orang yang berada di sebelah kanan ketika itu mungkin saja Khidir alaihi salam, mungkin wali Allah, mungkin Khidir alaihi salam, mungkin saja dia seorang alim ulama yang dihormati di tempatnya, tetapi pakaian semua sama. Di sini untuk melatih kita untuk tidak memandang rendah kepada sesiapa pun, sehingga apabila kita pulang daripada ibadah haji yang menjadi haji yang mabrur, insya-Allah. Haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila akhlaknya berubah setelah dia pulang daripada haji. Amalannya itu berubah menjadi lebih baik berbanding daripada sebelum dia mengerjakan haji. Ini adalah tanda amal soleh seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ibadah hajinya. Maka ini adalah sesuatu yang mahal di dalam hati kita apabila kita menyangka bahawa semua orang adalah lebih baik daripada diri kita. Ini adalah sesuatu sifat yang mahal, yang berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam diri kita, bahawa kita tidak memandang diri kita lebih mulia daripada sesiapa pun, tidak memandang diri kita lebih hebat daripada sesiapa pun. Seseorang yang menyangka bahawa dirinya lebih hebat daripada mana-mana makhluk lain, bahawa masih ada sifat takabur yang terselit dalam dirinya. Pada satu ketika penghulu kepada seluruh tabi'in, Sayyidina Uwais Al-Qarni rahmatullah alaih, seorang yang hidup pada zaman Rasulullah, beriman pada Rasulullah, namun tidak sempat untuk berjumpa dengan Rasulullah. Tapi kedudukannya begitu mulia sehingga dikenali oleh Rasulullah SAW. Bagi dia mengatakan Uwais Al-Qarni namanya adalah tidak dikenali di dunia ini, tetapi namanya masyhur di kalangan penghuni langit. Dan kamu wahai sahabatku, jika kamu dapat berjumpa dengannya, minta doa daripadanya, minta dia mohon istighfar untuk kamu,
Sayyidina Uwais Al-Qarni berasal daripada negeri Yaman. Maka pada suatu ketika Sayyidina Uwais Al-Qarni rahmatullahi alaih sedang mencari makanan di tempat persampahan. Beliau adalah seorang yang miskin, tidak dipandang, hatta di kalangan kaumnya sendiri tidak memandangnya. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, Uwais Al-Qarni amat dikasihi oleh penghuni di langit. Tandanya dia seorang nampak seperti orang yang tidak betul. Di jalan terhangguk-hangguk, sentiasa menghantukkan dagunya ke dadanya, dan terdapat sedikit bonggol dan ada sopak di kawasan belakang badannya, keputihan, warna putih pada daging. Beliau tidak dipandang oleh kaumnya, tidak dilihat seorang yang miskin. Maka pada suatu ketika dia mencari makanan di tempat persampahan, dan pada ketika itu anjing datang dan menyalak kepadanya. Dan Uwais Al-Qarni rahmatullahi alaihi mengatakan, wahai anjing, aku tidak mengganggu kamu, maka kamu jangan ganggu aku. Aku makan di kawasan aku, kau makan di kawasan kamu. Wahai anjing, jika aku dapat lintas titian sirat di hari akhirat nanti, sesungguhnya aku lebih mulia daripada kamu. Tetapi jika aku gugur daripada titian sirat, terjunam ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa sesungguhnya engkau lebih mulia daripada aku, wahai anjing. Oleh kerana aku tidak tahu bagaimana nasib aku di hari akhirat, sama aku dapat lintas titian sirat ataupun tidak, maka aku tidak dapat tetapkan di antara aku dengan engkau siapakah yang lebih mulia. Si Uwais tidak memandang dirinya lebih mulia daripada anjing, hatta kepada anjing sekalipun. Kerana apa? Kerana Uwais Al-Qarni rahmatullahi alaihi adalah seorang yang memahami hakikat tawaduk, memahami sifat kerendahan diri, kerendahan hati. Jadi demikian adalah hakikat dan juga makna-makna yang penting untuk kita hayati sepanjang daripada ibadah haji. Dan kita telah sebutkan beberapa perkara yang kita sebutkan tadi, iaitu daripada segi masa dan juga waktu, manakah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada segi tempat, manakah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada segi manusia, mana yang Allah Subhanahu Wa Taala agungkan, Allah Taala muliakan, dan daripada segi benda, mana yang Allah Taala muliakan. Begitu juga dengan Kaabah, ianya adalah batu bata yang disusun, namun ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya mengatakan bahawa setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 120 rahmat dan 40 rahmat untuk orang yang tawaf Kaabah. 120 rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di Kaabah, 40 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat diperuntukkan untuk orang yang solat di hadapan Kaabah, dan yang selebihnya adalah untuk orang yang melihat kepada bangunan Kaabah. 20 rahmat untuk orang yang melihat kepada bangunan Kaabah. Ini adalah satu bentuk pemuliaan kita kepada bangunan Kaabah. Dan riwayat mengatakan bahawa seseorang yang melihat Kaabah dengan penuh keimanan, seolah-olah dia sedang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang sedang sibuk beribadah di tempat lain, ulama mengatakan orang yang berada di Kaabah jika tidak melakukan perkara lain, hanya melihat kepada Kaabah dengan penuh keimanan, maka dikira sebagai ibadah yang sedang berjalan. Dan ini adalah satu bentuk ta'zim kita, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun hati kita ta'zim kepada sesuatu yang telah diagungkan dan telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima haji kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan dan juga perjalanan kita pergi dan pulang kembali hingga ke kampung halaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan akhlak kita akhlak yang lebih baik. Allah Taala menjadikan sifat kita sifat yang lebih baik, memperbaiki amal soleh kita dengan lebih baik sehingga diterima makbul dan juga mabrur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ianya menjadi bekalan untuk kita menuju ke alam baqa pada hari yang tidak ada penghabisan dan penghujung. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon daripada Allah supaya kita semua digunakan husnul khatimah, dan mudah-mudahan dihindarkan daripada su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.